Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam satu lagi siri Q&A di mana soalan kali ini tentang hukum ziarah kubur pada pagi hari raya pada 1 Syawal ya. Satu hukum ataupun satu soalan yang memang agak masyhur apabila kita menghampiri hari raya Aidilfitri. Baik, soalannya. Salam Kapten. Waalaikumsalam. Saya biasa dengar perbincangan tentang hukum ziarah kubur pada hari raya dan juga telah mendengar penjelasan para ustaz tentang isu ini. Tetapi saya nak tahu pandangan Kapten pula dalam isu ini. Alamak. Lebih-lebih lagi tentang satu pandangan yang melarang. Tapi saya tak faham kenapa larang dan apakah pula dalil mereka melarang. Okey. Moga Kapten dapat jelaskan dan kalau boleh buat video lagi bagus. Okey. Jadi saya buat video ya. Jadi betul menghampiri hari raya memang ada perbincangan tentang hukum ziarah kubur ya. Dan pada kajian saya, pada pengamatan saya memang ada 3 pandangan dan ayuh kita kaji setiap pandangan ini ya. Okey. Tak apa, video ni sikit panjang, kita bahas kupas secara mendalam ya. Baik. Pandangan pertama, boleh ziarah kubur pada bila-bila masa termasuklah pada 1 Syawal kerana hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita ziarah kubur ia bersifat umum. Bererti boleh ziarah kubur pada bila-bila masa termasuklah pada 1 Syawal. Demikian juga objektif, tujuan untuk ziarah kubur adalah untuk kita mengingati kematian, mengingati hari akhirat dan objektif ini tercapai bila kita ziarah kubur pada bila-bila masa. Okey, jadi pandangan pertama berkata boleh pada bila-bila masa, tidak ada larangan pada hari tertentu, tidak ada larangan pada 1 Syawal. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, boleh ziarah kubur pada bila-bila masa, termasuk pada 1 Syawal berdasarkan dalil-dalil yang sama digunakan oleh pandangan pertama tadi. Cuma pandangan kedua ini menambah boleh ziarah termasuk pada 1 Syawal asalkan dengan syarat tidak berkeyakinan bahawa ia termasuk sunnah pada hari raya Aidilfitri. Maksudnya di sini pada hari raya ada perkara-perkara yang memang dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Memang ada perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bertakbir. Dan takbir boleh dilakukan secara kuat, seperti memakai pakaian yang cantik. Okey, bukan yang baru tau, yang cantik. Kalau dalam almari dah ada banyak baju, tak payah beli lagi. Kalau kita nak gembirakan anak-anak baju baru, yang tu tak apa. Kita yang dewasa ni tak payahlah ya. Kalau duit ekstra kita sedekahlah, banyak orang lain yang tak cukup pakaiannya ataupun pakaian dah sangat uzur ya. Ataupun sunnah lain seperti melaksanakan solat hari raya, dan sebaik-baiknya sunnah ni ialah di lapangan, di tempat yang terbuka untuk menunjukkan syiar Islam, dan antara sunnahnya lain ya, semua lelaki dan wanita hadir, termasuk juga wanita yang ketika itu uzur tak dapat solat, dia hadir sama. Walaupun dia tak solat, dia hadir sama ya. Okey, itu antara sunnahnya. Jadi antara sunnah-sunnah ini tidak termasuk dalamnya sunnah ziarah kubur. Jadi nak ziarah silakan, asalkan tidak dengan keyakinan ia termasuk sunnah Nabi pada hari raya tu ya. Okey, ataupun syarat yang lain, asalkan tidak berkeyakinan ada anjuran khusus untuk ziarah kubur pada 1 Syawal. Tak ada hadis yang menganjurkannya. Tidak ada ayat Quran yang menganjurkannya khusus pada 1 Syawal. Asalkan tidak dengan keyakinan adanya fadilat, adanya keutamaan tertentu. Kalau ziarah kubur pada 1 Syawal dapat pahala berganda sekian-sekian ke, dapat kelebihan sekian-sekian ke, tak ada. Jadi bagi pandangan kedua ini, boleh ziarah kubur bila-bila masa termasuk 1 Syawal. Asalkan tidak dengan keyakinan bahawa ia merupakan salah satu sunnah pada hari raya, tidak dengan keyakinan ada anjuran khusus untuk melakukannya pada 1 Syawal, asalkan tidak dengan keyakinan akan mendapat sesuatu kelebihan, keutamaan jika dilakukan pada 1 Syawal. Okey? Pandangan kedua. Kita masuk pandangan ketiga.
Pandangan ketiga yang melarang, kan? Dan sudah tentu kita pernah dengar, kan? Dan kita pun akan dengar juga orang yang tak setuju akan berkata itu pandangan Wahabi. Jangan dengar Wahabi tu. Okey, jadi apa pula dalil hujah pandangan ketiga ni? Saya tak suruh tuan-tuan dan puan jadi Wahabi tau. Cuma untuk mengupas isu ini, saya akan kupas secara adil semua pandangan dan termasuklah juga pandangan yang melarang. Kita tengok apa dalilnya, kita tengok apa hujah dia. Okey? Tak suruh jadi Wahabi tau. Okey. Jadi pandangan ketiga, ya, mereka ini melarang ziarah kubur pada 1 Syawal kerana ia menjadikan kubur atau kawasan perkuburan itu sebagai tempat perayaan. Okey? Dan ketika berkata tak boleh ziarah kubur, ketika mereka larang ziarah kubur, mereka melarangnya tanpa membezakan sama ada seseorang itu ziarah kubur atas keyakinan ia adalah sunnah ataupun tidak. Tak dibezakan. Tidak dibezakan juga sama ada seseorang itu ziarah kubur kerana ada anjuran tertentu ataupun tidak. Okey, tak dibezakan. Sama juga, tidak dibezakan. Ia tetap dilarang sama ada seseorang itu berkeyakinan ada fadilat tertentu ataupun tidak. Okey, bagi mereka ia tetap dilarang. Okey. Apa dalil mereka ya? Ada dalil ke ni? Okey, ada. Mari kita rujuk hadisnya ya. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Kita rujuk Sunan Abu Daud. Alright, Sunan Abu Daud hadis nombor 1746. Okey, jika penomboran lain hadis nombor 2042. Okey. Tak nampak ke? Saya menggunakan aplikasi hadis encyclopedia yang boleh dimuat turun digunakan untuk phone Android mahupun Apple ya, iOS. Saya telah buat video khas tentang aplikasi ini. Sila tonton, sila cari, sila tonton dan sila ayuh kita miliki ni ya. Kita ada aplikasi Al-Quran dalam phone, kita ada aplikasi hadis dalam phone ya. Macam mana nak jadi ahli sunnah? Sunnah hadis Nabi dalam phone pun tak ada. Okey, macam mana kita nak rujuk? Macam mana kita nak jadi ahli sunnah kan? Okey. Mari kita rujuk hadis nombor 1746, penomboran lain 2042. Bagi yang tak sempat catat tak mengapa, di bahagian description, okey, saya telah buat nota ringkas tentang apa yang saya sedang sampaikan ni dan nota ini juga saya letak di bahagian description. Baik bagi video ini mahupun video-video lain. Cuba tengok di bahagian description tu ya. Apa dia? Description mana? Okey, exit video ini, tap pada tajuk, akan keluar kotak description. Okey, sila rujuk di sana. Alright, hadis riwayat Imam Abu Daud ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadi rumah-rumah kalian sebagai kubur. Wala taj'alu qabri idan, dan janganlah menjadikan kuburku idan sebagai tempat perayaan ya, id. Wasallu alayya, dan berselawatlah ke atasku, fa inna salatakum, kerana sesungguhnya selawat kalian tablughuni haisu kuntum, disampaikan kepadaku di mana jua kalian berada. Okey, jadi ini hadisnya, takhrij hadis riwayat Imam Abu Daud, riwayat Ahmad dan lain-lain. Darjat hadis dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam semakannya dalam Sahih Sunan Abi Daud. Juga dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakannya dalam ke atas kitab Sunan Abu Daud. Jadi kita ada dua independent verification of this particular hadis ya. Ini dua semakan yang berbeza, bukan dalam satu kitab yang sama, dua semakan yang berbeza. Secara lebih terperinci, Syekh Shu'aib Al-Arnaud berkata sahih li ghairihi. Okey, sahih li ghairihi. Okey. Hadis ini sudah sahih. Baik, kita fokus kepada rangkap yang menjadi perbincangan dalam sesi Q&A kita ni, iaitu sabda Nabi SAW, wala taj'alu qabri aidan, dan janganlah menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Kubur Nabi kita ni, hari raya bukan ziarah kubur Nabi, kita ziarah kubur ibu dan ayah kita, ahli-ahli keluarga yang telah meninggal ke. Hadis ni merujuk pada kubur Nabi. Okey, mungkin ada yang berpandangan sedemikian. Okey, sebenarnya
Okey, yang itu lafaz tu memang sebut kubur Nabi. Tetapi yang difahami ialah seandainya kubur Nabi yang merupakan sebaik-baik, semulia-mulia, setinggi-tinggi darjat kubur di bumi ini, itu pun telah dilarang untuk kita buat perayaan di sana, apatah lagi kubur-kubur yang makamnya, darjatnya lebih rendah. Sudah tentu ia juga dilarang. Sudah lebih layak ia juga dilarang. Ini penjelasan siapa? Ini penjelasan antara lain oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti wafat tahun 911 Hijrah. Dalam kitabnya Al-Amru bil-Ittiba' wa An-Nahyi an al-Ibtida'. Yang bermaksud suruhan, perintah untuk mengikuti sunnah Nabi dan larangan daripada al-ibtida', larangan daripada berbuat bid'ah, ya. Muka surat 81 beliau berkata maksudnya sisi penghujahan dari dalil-dalil di atas adalah bahawa kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kubur yang paling utama di bumi. Pun begitu, baginda melarang menjadikannya sebagai tempat perayaan. Maka kubur-kubur selain kubur baginda adalah lebih layak untuk masuk dalam larangan ini. Okey, jadi ini penerangan Imam As-Suyuti, satu yang saya nukil. Sejauh saya kaji, memang pandangan ini juga dikemukakan oleh para imam yang lain, ya. Baik, ini dari sudut maksud kubur. Kemudian apa pula maksud perayaan? Okey, di sini saya nukil bila kita baca hadis Sunan Abu Daud, kitab pertama yang kita rujuk tentang syarahannya ialah Aunul Ma'bud bi Syarah Sunan Abu Daud oleh Imam Syamsul Haq Abadi yang wafat tahun 1329 Hijrah. Ketika mensyarahkan hadis ni, rujuk berdasarkan nombor hadis yang sama tadi, beliau berkata maksudnya, dan yang dinamakan Eid adalah apa yang berulang dari perhimpunan umum dalam bentuk yang berlaku secara rutin, lagi berulang, baik ulangan itu secara tahunan atau mingguan atau bulanan atau yang seumpama. Okey, jadi perayaan itu dua ciri, berlakunya perhimpunan manusia baik sedikit ataupun ramai, dan ia berlaku secara rutin. Okey, baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para ulama yang saya nukil ni memang tak sebut ziarah ziarah kubur pada pagi 1 Syawal. Sebab mungkin pada tempat mereka, pada zaman mereka tak berlaku. Tapi kalau kita faham penjelasan mereka, kita akan nampak bahawa aktiviti ziarah kubur yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam kita di Malaysia, yakni ziarah kubur pada 1 Syawal, khasnya selepas solat hari raya, termasuk dalam maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kerana apa? Adanya aktiviti berhimpun dan ia berulang-ulang setiap 1 Syawal. Okey, jadi saya ulangi, memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak secara spesifik merujuk kepada aktiviti ziarah kubur yang berlaku pada zaman kita ini di Malaysia pada pagi 1 Syawal, tetapi jika kita faham maksud hadis berdasarkan penjelasan para ulama, dua daripadanya saya nukil di sini, kita akan faham bahawa aktiviti ziarah kubur yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam kita di Malaysia pada pagi 1 Syawal masuk dalam larangan ini. Baik, apa pula hikmah larangan? Kenapa pula ada hikmah larangan ini, ya? Baik, antara hikmahnya, hikmah larangan ialah pertama, berhimpun ramai-ramai ini akan menyukarkan daripada tercapainya tujuan ziarah kubur, yang ini untuk mengingati kematian atau mengingati hari akhirat. Sebab dah ramai-ramai itu susah, akan sembang-sembang itu ini apa semua kan. Susah nak tercapainya objektif tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, berhimpun ramai-ramai juga akan melanggar hak ahli kubur. Seperti yang ramai-ramai ni akan ada yang pijak atas kubur, akan ada yang duduk atas kubur. Dalam sebahagian kitab yang saya baca sampai cerita akan ada yang buang air kecil, air besar atas kubur. Tapi saya rasa itu tak berlaku di Malaysia kot. Okay, harapnya tak berlaku lah. Kan, sebab macam kalau kita lihat sebelum ini, ada orang setelah pun share di media sosial kan. Mereka pergi ziarah kubur dengan pakaian cantik apa semua, nampak macam baru balik masjid. Mereka selfie, guna selfie stick. Dia ahli keluarga apa kan. Dan kita nampak gambar tu, kita tak tengok orang tu.
kita duk tengok, yang tu duk pijak atas kubur tu. Yang ni duk pijak atas kubur ni. Sebab bagi mereka, kadang mereka tak tahu pun ada adab ziarah kubur. Tapi kerana atas mood, atas semangat perayaan, happy-happy, memang hari raya patut happy pun. Happy-happy, happy selfie sana, selfie sini kan. Jadi, melanggar hak ahli kubur sebab dah beramai-ramai. Okay, sebab sudah pun beramai-ramai ya. Jadi Nabi SAW memang melarang kita daripada duduk tepat atas kubur, pijak atas kubur ataupun apa-apa lain yang melanggar hak ahli kubur tu ya. Baik. Hikmah larangan yang ketiga, berhimpun ramai-ramai juga akan membuka jalan kepada kemungkaran lain seperti pergaulan dan pemandangan bebas antara lelaki dan wanita masing-masing berseri-seri kan. Keluarga A ziarah kubur mak bapaknya, keluarga B ziarah kubur mak bapaknya, apa kan. Jadi yang datang ziarah tu macam-macam. Ada yang betul-betul nak mendoakan ahli kubur. Ada yang datang nak selfie, ada yang datang mata macam radar duk scan. Cun lah awek tu. Itu bukan jiran aku ke? Dulu zaman sekolah sama-sama pergi sekolah ni. Aku ni kota ada 3-0 lagi ni. Boleh kot ni. Kan? Mula waktu dan macam-macam lah boleh faham ya. Jadi ia membuka ruang, membuka jalan kepada kemungkaran yang lain seperti ikhtilat, yakni pergaulan bebas antara lelaki wanita, dan ini berlaku di kubur, tempat yang sepatutnya kita ziarah untuk ambil iktibar, ambil peringatan bahawa satu hari nanti aku pun akan mati. Sudahkah aku melakukan persiapannya secukupnya? Kalaulah malaikat maut datang tak ada appointment tau. Datang je gitu, tak boleh, tak ready, datang besok. Aku belum taubat lagi. Dia bukan begitu. Itu tujuan ziarah kubur. Tapi yang ni ziarah kubur, mata duk scanning. Hui, handsome lah brother tu. Siapa tu lah? Kan? Baik. Hikmah larangan kelima, ia juga menutup apa-apa jalan yang memungkinkan perlakuan ibadah atau syirik pada satu masa kelak. Kita tak tahu. Sebab dia berhimpun dan lama-lama apa yang jadi. Sebab semua perbuatan syirik yang berlaku di kubur pada satu masa dulu, awal-awal pun, sekadar nak ziarah je. Tok Syekh ni, orang soleh tu tak bersalah apa. Orang yang ziarah. Lepas tu, makin lama. Dan mereka datang ziarah pada hari ulang tahun kematiannya katakan. Makin lama. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni Syekh ni, Allah merahmati Syekh ni. Tapi perlahan-lahan, tertukar pula doa tu, berdoa kepada Syekh pula, meminta sesuatu yang lain. Maka menjadilah ia sesuatu yang kita kata syirik ya. Dan hikmah yang lain, tertinggal tadi nombor 4 ya. Berhimpun pada satu kekerapan tertentu secara berulang-ulang, lama kelamaan. Benda ni tak berlaku dalam setahun dua, tetapi lama kelamaan akan melahirkan satu salah faham bahawa ada keistimewaan atau keutamaan untuk berhimpun pada kekerapan tersebut pada tarikh tersebut ya. It is a slow process, but sebab semua kesalahan syirik ke apa ke, dia tak berlaku tiba-tiba. Kalau berlaku tiba-tiba, orang pun akan senang detect dan terus kata salah. Baik syirik, baik bid'ah, tapi dia start slow in a very long time. Lama-lama baru jadi. Dan bila dah jadi, nak dilarang, nak ditukar, nak dicegah, sudah susah pada kita ke itu. Sebab orang telah menganggap ia sesuatu yang memang disyariatkan dalam agama Islam. Jadi itu beberapa hikmah larangan menjadikan kubur sebagai tempat perayaan ya. Tapi itulah yang kita ada tengok kan dalam setahun dua, mungkin tahun-tahun 2 tahun lepas tak ada kerana lockdown, kerana PKP, MCO, jadi ziarah kubur pun dilarang. Tapi sebelum tu dah mula orang share di media sosial, Facebook, Instagram. Tahun ni nanti adalah kot TikTok kan. Mereka selfie kubur kan. Kita dah tengok, itu tu kau duk pijak kubur tu. Kan, jadi sesuatu ni lah. Baik. Kita telah bincang darjat hadis, kita telah bincang hikmah di sebalik larangan. Hikmah-hikmah ni sekadar yang kita fahamlah. Sikap sepatutnya kita sebagai orang beriman ialah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Walaupun kadang-kadang sesuatu larangan daripada Allah dan Rasulnya, kita tak dapat tangkap apa hikmahnya. Tapi sami'na wa ata'na. Okey? Baik. So sekarang ni hukum ya. Okeylah, dah baca hadis, dah faham dah. So hukum dia ni wajib ke makruh?
maaf. Hukum larangan ni haram ke makruh? Sebahagian orang, mereka begitu terikat dengan hukum yang 5 tu, sampai mereka tak boleh keluar daripada tu. Kan? Jadi, bila ada sesuatu larangannya, kita cerita panjang kan. Baca hadis, baca penjelasan, baca hikmah. Dah habis tu, angkat tangan. So, kesimpulannya, haram ke makruh? Okey? Baik. Haram ke makruh, saya tak bawa ke situ. Tapi saya nak bawa ke sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih Muslim. Juga salah satu daripada hadis 40 Imam An-Nawawi yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentangnya, iaitu sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah juga, di mana baginda bersabda, "Manahaitukum anhu," apa yang aku larang kalian daripadanya, fajtanibuhu, maka jauhilah ia. Bukan sekadar jangan buat, tetapi jauhilah ia. Okey? Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu. Dan apa yang aku perintahkan kalian, apa yang aku suruhkan kalian dengannya, maka lakukanlah ia. Faf'alu minhu mastata'tum, maka lakukanlah ia mastata'tum, sedaya upaya. Okay? Sedaya upaya. Try your best to do it. Yang tadi, jauhkan. Bukan sekadar tak buat tau, jauhkan. Jadi, semua pintu-pintu, jalan-jalan ke arahnya, semua kita elak. Ini apa yang Nabi larang. Sementara apa yang Nabi suruh pula, kita cuba buat sedaya upaya. Okay? Sambungan hadis. Fa'innama ahlakal lazina min qablikum, kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, kasratu mas'ilihim, tidak lain disebabkan banyaknya soalan mereka, wakhtilafuhum, dan perselisihan mereka, ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Telah hancur, telah binasa, telah musnah kaum-kaum sebelum kalian. Tidak lain, sebab apa? Fa'innama, ada ma di situ, fungsinya bermaksud, tidaklah binasa kaum sebelum kalian, tidak lain kerana banyaknya soalan mereka dan banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi Nabi telah larang kita sami'na wa ta'na. Jangan banyak berselisih, jangan sebanyak soal. Soalan ni, nanti timbul salah faham. Saya explain sikit ya. Soalan dia ada 3 jenis. 3 jenis soalan ya. Disebut sebagai soalan umat Muhammad, soalan malaikat Jibril, soalan Bani Israel. Soalan umat Muhammad ialah mereka bertanya kerana sungguh-sungguh nak tahu. Maka dijawab. Kenapa disebut soalan umat Muhammad? Berdasarkan ayat-ayat Quran ya, yang mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang ini. Maka jawablah sekian. Jadi soalan umat Muhammad, soalan orang-orang yang benar-benar ingin tahu. Dan ini kita jawab. Ini bukan soalan yang salah. Boleh jawab ya. Dan boleh bertanya, boleh jawab. Kedua, soalan malaikat Jibril. Berdasarkan hadis Nabi SAW, termasuk juga hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 2 tak silap, di mana malaikat Jibril menyamar sebagai seorang manusia berjubah putih, datang menemui Rasulullah SAW, duduk betul-betul depan, lutut sentuh lutut ya. Sementara para sahabat ada sekeliling, lalu malaikat Jibril bertanya tentang apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan. Bila Nabi jawab, dia kata betul. Nabi jawab tentang iman, dia kata betul. Nabi jawab tentang ihsan, dia kata betul. Sahabat pun macam hairat. Sendiri tanya, sendiri kata betul. Malaikat Jibril tanya, bukan sebab malaikat Jibril tak tahu. Dia tanya supaya jawapan Rasulullah menjadi ilmu kepada orang di sekeliling. Jadi kadang-kadang, katakan dalam satu majlis ilmu ke apa ke, ada orang yang bertanya. Dia bertanya bukan sebab dia tidak tahu. Dia bertanya kepada penceramah, kepada ustaz, supaya jawapan atau penjelasan ustaz itu menjadi ilmu kepada semua yang hadir. Dia sendiri dah tahu dah. Ini disebut sebagai soalan malaikat Jibril alaihissalam. Ketiga, soalan Bani Israel. Soalan Yahudi pun boleh juga. Dia merujuk kepada ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Apabila mereka ni diperintahkan untuk menyembelih lembu, mereka tanya macam-macam soalan semata-mata untuk mempermain-mainkan isu ini. Ni lembu ni warna apalah, lembu itu tua muda ke, lembu itu digunakan untuk membajak ke apa ke, sila rujuk dalam surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah pun, nama Baqarah tu sapi betina, lembu betina pun
Nama pun berdasarkan insiden ni. Jadi, soalan yang dimasukkan dalam hadis ini, yang kita baru baca tadi, merujuk pada soalan Bani Israel. Dia tanya bukan dia nak tahu. Dia tanya bukan sebab jawapan yang diberikan menjadi ilmu orang sekeliling, tetapi dia tanya hanya untuk mempermain-mainkan, hanya untuk memperkotak-katik ataupun apa-apa tujuan lain. Bukan untuk mendapat ilmu, bukan untuk sebarkan ilmu. Jadi, ada 3 jenis soalan. Soalan yang masukkan dalam hadis ini, ya, umat-umat terdahulu dibinasakan tidak lain kerana banyaknya soalan mereka yang dimasukkan ialah soalan Bani Israel. Jangan pula lepas ni anggap tak boleh tanya soalan, ya. Okey. Alright. So, kembali kepada isu kita. So, ni larangan ni haram ke makruh? Okey. Macam saya ni dan sahabat-sahabat yang sewaktu dengan saya, kami jarang-jarang bincang haram ke makruh. Nabi kata larang, kita tinggalkan saja. Kita jauhkan saja. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita. Sebab kalau sebut makruh tu macam mana? Nak buat juga ke? Kan? Kalau haram lepas tu buat juga ke? Kan? So, Nabi dah kata dah. Dan Nabi telah memberi peringatan. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ, kerana sesungguhnya telah binasa. الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, orang-orang sebelum kalian. Nak binasa juga ke? Kenapa dia orang binasa? Tidak lain kerana kathratu, banyaknya masa ilihim, banyaknya persoalan mereka. وَاخْتِلَافُهُمْ, dan mereka ni berselisih. Nabi dah kata jangan buat, nak buat juga. Ala anbiya'ihim, terhadap nabi-nabi mereka, ya. Hadis ni masyhur, ada dalam hadis ke-9 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Alamak, tadi saya tanya, sekarang saya jawab dah. Okey, hadis nombor 9, sila rujuk syarah-syarahnya, ya. Banyak kitab-kitab yang mensyarahkan hadis 40 Imam Nawawi. Banyak ustaz-ustaz yang juga mensyarahkan hadis 40 Imam Nawawi. Sila rujuk hadis nombor 9 ini, ya. Jadi, kembali kepada persoalan larangan Nabi daripada menjadikan kubur sebagai tempat perayaan. Haram ke makruh? Tinggalkan saja. Bukan tinggalkan, jauhkannya, ya, jauhkannya. Baik. Isu lain pula. Kami ni orang KL, balik kampung jauh ke Kota Baru ke Kedah ke Melaka ke. Kena sebut Melaka. Ada sahabat hari tu saya terlupa sebut Melaka, okey. Ke Kuching ke Tawau ke, dan time tu lah ada nak ziarah. Okey. Kalau tetap hendak ziarah, cuba buat, antaranya ialah pelbagaikan masa ziarah. Tak perlu dikhususkan pada 1 Syawal. Kalau anda sampai hari ni ada lagi 2-3 hari nak raya, tak apa, pergi ziarah hari ni. Ataupun selepas hari raya 2-3 hari ke, jadi pelbagaikan. Tak ziarah Aidilfitri, ziarah pada balik kampung ketika Aidul Adha, okay? Hari Raya Haji. Jadi pelbagaikannya. Tak payah bawa rombongan. Okay? Tak payah bawa rombongan. Anda pergi seorang-seorang pun tak apa, sebab tujuan ziarah kubur ialah untuk anda mengambil iktibar bahawa satu hari anda juga akan mati, satu hari anda juga akan berada 6 kaki di bawah tanah. Dan ketika itu semua harta apa semua dah tak berguna. Yang berguna ialah amalan anda. Dan yang berguna ialah amalan anda, akidah anda yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan selari dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain tu banyak audit nanti dalam kubur. Banyak audit di hari akhirat nanti kelak, ya. Okay. Kalau nak bawa ahli keluarga ke apa ke, sebelum bawa bagi briefing dulu. Bagi taklimat dulu tentang adab-adab ziarah kubur, tentang tujuan ziarah kubur dan juga adab ziarah kubur. Bagi briefing dahulu supaya mereka juga dapat menjadikan ia satu amal soleh, sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, bukan sekadar untuk bergembira-gembira, bukan untuk selfie dan sebagainya, ya. Jadi ini bagi yang tetap hendak ziarah. Baik. So, jadi antara 3 pandangan ni, tahulah saya ni pandangan yang ketiga lah. Okey, alright. Kembali kepada hadis yang kita baca daripada Sunan Abu Daud tadi tu. Sedikit perkongsian, ya. Apa maksud Nabi SAW? Okay, sedikit tambahan. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur. Okay? Jadi memang ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebahagian berkata kubur bukan tempat ibadah. Rumah tempat ibadah. Maka perbanyakkan beribadah ketika di rumah. Ini satu pandangan. Pandangan lain dia membandingkan. Nabi kata jangan jadikan kubur tempat perayaan. Jadi kalau nak buat perayaan, lakukanlah ia di rumah. Maknanya kita nak berhimpun sesama ahli keluarga, kita nak buat pada kekerapan tertentu, dipersilakan.
Tak payah dikaitkan dengan sesuatu majlis tahlil, majlis doa selamat. Tak payah. Kita berjumpa saja, eratkan silaturahim, lama tak jumpa, makan-makan minum ke. Lepas tu, tak apa balik. Tak payah nak dikaitkan dengan baca surah tertentu, zikir tertentu, doa tertentu. Tak payah. Biasakan, tak payah. Jadikan ia satu event saja. Satu event yang kita berjumpa lama, catch up with old stories ke apa ke, sesama ahli keluarga, yang itu boleh lakukannya di rumah. Okey. Kemudian tentang di akhir tu kan, okey, berselawatlah ke atas Nabi, kerana di mana jua kalian berselawat akan disampaikan kan. Jadi itu satu poin penting ya. Satu lagi amalan masyarakat kita sekarang ni pun musim ramai yang pergi buat umrah kan. Okey. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Berselawatlah kalian ke atasku kerana sesungguhnya selawat kalian disampaikan kepadaku di mana jua kalian berada. Salam dan selawat kita di mana jua kita berada, akan ada malaikat yang menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah duk buat kerja. Kalau jumpa kawan ke saudara ke pergi buat umrah, pergi buat haji, kirim salam Nabi ya, kirim salam Nabi. Jangan buat macam tu sebab ia petanda anda orang yang jahil terhadap hadis Nabi. Ia petanda anda tak cukup cinta. Sebab kalau anda cinta, anda ikut apa yang Nabi kata. Nabi kata salawat, salam saja. Jadi kita buat di mana jua kita berada. Dan yang ketiga, kalau nak kena pergi sebelah kubur sampaikan salam dan salawat, habis tu yang selama ni kita duk solat, dalam bacaan tasyahud ada salam dan salawat kepada Nabi, yang itu tu tak sampai pada Nabi ke? Kan kita dalam bacaan tasyahud tu faham tak apa yang kita baca? Antaranya salam dan salawat kepada Nabi. Kan? Jadi tak payah. Dan anehnya saya pun ada jumpa segelintir ustaz-ustazah bila mereka pergi umrah. Mereka sendiri cerita dalam Facebook mereka, esok saya akan ziarah makam Nabi. Siapa nak kirim salam kepada Nabi, sila tulis nama di bahagian komen. Beratus-ratus lah orang tulis di bahagian komen. Saya nama kan. Jadi first of all, ustazah ni dia sepatutnya mengajar benda yang betul. Bukan dia pula ajak benda yang terbalik. Okay, pertama. Yang kedua, katakanlah 500. Sebab selalunya jenis ni yang buat jenis ni yang orang selebriti. Tak tahulah ada kaitan nak jadi lebih selebriti ke tidak, wallahualam. Okeylah, tapi tengok ruangan komen dia banyaklah. Saya tak bincang, tak kira, tapi beratus lah. So sekarang ni dia nak pergi makan Nabi, dia nak buka Facebook, dia nak sebut satu-satu ke, ataupun dia round out aja. Sampaikan salam oleh semua ini kepada engkau. Macam manalah, tak tahulah. So, moga-moga kita selalu berjumpa para ustaz-ustazah yang mengajar sunnah. Bukan pula yang nak buat lain yang macam lebih mempopularkan diri mereka ya. Baik, sudah pun lebih setengah jam. Moga-moga penjelasan saya ini menjawab kepada yang bertanya, juga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada semua ya. Jadi, bila kita dengar ada pandangan yang aneh macam kes ini kan, larang ziarah kubur, terus-terus jangan dituduh sebagai Wahabi sebab mungkin mereka ada dalil. Yang dituduh sebagai Wahabi tu taklah semua betul, ada juga yang salah. Tapi at least kita dengar dulu apa dalilnya. Jangan dengar sepeliknya, ekstrimnya, ni Wahabi ni, ini mesti negeri tu. Kan. Alright, jadi sebab sesuatu apa yang kita tidak tahu, ia boleh menjadi musuh kepada kita ya. What we don't know, it could be our enemy. Sebab kita sudah biasa dengan satu pandangan, kita telah biasa dengan satu perbuatan. Setiap satu Syawal kita ziarah, tiba-tiba dengar ada orang kata tak boleh ziarah, ianya dilarang. Pandangan apa tu, terus kita menolaknya. Kita tidak tahu, kita terus membencinya, kita terus menolaknya. Padahal mereka pun ada dalil. Jadi cuba tanya dalil, cuba ambil tahu. Kalau dalil itu mungkin hadis yang dhaif ataupun sahih tetapi qat'i dilalah, zanni dilalah, maknanya dari sudut nak keluarkan dalil, nak dirikan dalil, ia sama-sama boleh ada kefahaman ini, boleh ada kefahaman ini, ia zanni, ia tidak qat'i. Okey, jadi mungkin ada perbincangan ke apa ke, tapi at least find out what is their argument, what is their evidence. Don't just reject, don't just call them with some negative names. It could be you are rejecting
the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It could be you are rejecting verse from Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi bila dengar pandangan yang macam lain tu, jangan terus-terus tolak, jangan terus-terus mengkritiknya dengan sesuatu yang negatif. Dibimbangi anda sedang menolak, anda sedang mengkritik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sehingga sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.